Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Saudara-Saudara Baru Daerah Tutong Pesatu mengadakan majlis doa kesyukuran untuk meraihkan kepulangan jemaah haji bagi para mu'alaf dari daerah berkenaan. Majlis diadakan di bangunan Pesatu di Kampung Lubuk Pulau, daerah Tutong. Hadir yang berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekpin bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pengisian majlis, doa selamat dan dikir marhaban. Majlis antara lain bertujuan mengeratkan silaturahim bersama saudara-saudara baharu dan ahli-ahli Pesatu. Ya 39 orang jawatan kuasa AJK takmir Masjid Kampung Bengkurong bagi sesi 2021 hingga 2022 malam tadi menerima sijil penghargaan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian surat lantikan kepada 43 orang AJK takmir yang baharu bagi sesi 2023 hingga 2025. Penyampaian sijil dan surat lantikan disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Sepanjang tempoh pelantikan AJK sesi 2021 hingga 2022, pelbagai aktiviti telah diadakan antaranya kempen derma darah, pertandingan seruan azan dan kempen kebersihan. Umat Islam disaran untuk tidak lalai dan leka daripada mengingati mati kerana kematian itu merupakan suatu perkara yang pasti akan terjadi. Justru umat Islam disuruh untuk mempersiapkan diri dengan memperbanyakkan amal ibadah dan kebajikan sebagai bekal untuk menuju kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk Ingat-ingatlah akan kematian. Khatib juga mengongsikan sesungguhnya Rasulullah SAW dalam hadis baginda menjelaskan bahawa orang yang mengingati mati itu dianggap sebagai orang yang bijak. Adapun antara keutamaan dan kelebihan bagi orang-orang yang sentiasa mengingati mati itu ialah yang pertama, melembutkan hati untuk segera bertaubat. Yang kedua, mencegah diri daripada melakukan perbuatan dosa, mungkar dan maksiat. Yang ketiga, membangkitkan semangat untuk mempertingkatkan lagi amal ibadah dan amal kebajikan. Yang keempat, melunturkan kecintaan terhadap dunia. Yang kelima, mencegah diri daripada bersikap rakus, tamak terhadap kesenangan dan nikmat duniawi. Yang keenam, mendidik diri agar bersikap rendah hati, tidak sombong dan tidak berlaku zalim. Program pembangunan kapasiti melalui kegiatan dan persuratan Melayu antara yang dibincangkan semasa rombongan komunitas puisi Asia ASEAN mengadakan kunjungan ke Dewan Bahasa dan Pustaka. Kunjungan berlangsung kemarin di Dewan Bahasa dan Pustaka Brakas. Rombongan diketuai oleh Datuk Jasni Matlani, Presiden Komunitas Puisi Asia ASEAN berserta 7 ahli dari Sabah dan Republik Indonesia. Hadir Awan Suib bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Semasa kunjungan tersebut, rombongan berpeluang memperkenalkan genre puisi esei, iaitu sebuah genre yang baru muncul sekitar tahun 2012 di Indonesia. Lebih 200 kg sampah berjaya dikumpul semasa kempen kebersihan di sepanjang Jalan Gerai Mukim Telisai menuju tanah perkuburan orang-orang Islam Kampung Telisai, daerah Tutong. Kempen melibatkan penduduk dari Kampung Danau, Kampung Telisai, Kampung Bukit Beruang dan Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang. Kempen antara lain bertujuan sebagai salah satu usaha Majlis Perundingan Mukim Telisai dan kampung-kampung di bawahnya bagi meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan menjaga kebersihan dan amalan bergotong royong antara penduduk kampung.
Jadi dengan adanya kebersihan ini, kita dapat hidup lebih sehat, kampung lebih indah dan dapat menceriakan kampung dan juga mukim. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa melalui Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam FEKLM sekali lagi melakar detik bersejarah apabila dianugerahkan Global Islamic Finance Award GIFA bagi kategori GIFA Market Leadership Award 2023. Pengajian Perbankan dan Kewangan Islam buat kali keempat pada tahun ini. Acara GIFA ke-13 diadakan di King Fahad Palace Hotel, Dakar, Senegal. GIFA yang dianugerahkan oleh Cambridge International Finance Advisor United Kingdom merupakan satu anugerah paling berprestij dan dihormati dalam dunia perbankan dan kewangan Islam global. Penganugerahan ini menjadi satu mercu tanda bagi FEKLM sebagai sebuah fakulti yang menawarkan program pengajian kewangan Islam bertaraf antarabangsa. Ia juga satu pengiktirafan kepada UNISA, khususnya FEKLM yang memainkan peranan dalam melahirkan graduan yang mampu memacu ke arah kemajuan ilmu perkembangan kewangan Islam. Setakat tahun 2022, lebih 400,000 buah kenderaan berdaftar di bawah Jabatan Pengangkutan Darat. Jumlah tersebut meningkat 42.5% berbanding tahun 2012 dengan lebih 333,000 buah didaftarkan pada tahun tersebut. Pewarta kami Haji Azizi Ahmad ada laporannya. Berdasarkan perangkaan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, 475,796 buah kenderaan termasuk kenderaan yang tidak dilesenkan dan tidak aktif di jalan raya didaftarkan setakat tahun 2022. Secara purata dalam tempoh 2012 hingga 2022, sebanyak 14,207 buah kenderaan berdaftar setiap tahun. Manakala jumlah kenderaan yang memperbaharui lesen dan aktif di jalan raya secara purata bagi tempoh 11 tahun pula, sebanyak 260,992 buah setiap tahun. Tahun 2022 mencatatkan jumlah tertinggi kenderaan yang aktif di jalan raya sebanyak 310,795 buah, manakala jumlah terendah adalah pada tahun 2012 sebanyak 228,003 buah kenderaan. Pemeriksaan tahunan bagi kenderaan persendirian dimestikan bagi kenderaan yang berumur 7 tahun dan ke atas. Bagi tahun 2021, 17 stesen pemeriksaan kenderaan VIS beroperasi berikutan penswastaan Pusat Pemeriksaan Kenderaan VIC. Sebelumnya, pemeriksaan ke atas kenderaan melebihi umur 7 tahun dikendalikan oleh Jabatan Pengangkutan Darat. Laporan Haji Azizi Ahmad untuk Berita RTB. Sempena memperingati Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilik rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah akan dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula esok hingga 28 September ini. Ia dibuka bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang, manakala pada 28 September, bilik rambut mulia tersebut akan dibuka dari pukul 1.30 petang hingga 5 petang. Sebenarnya yang dapat kita lihat nanti adalah contohnya burdah ataupun capal, pedang-pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang di sini yang paling special itu adalah rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini biliknya indah dibuka setiap hari. Hanya dibukakan pada waktu-waktu yang dikhususkanlah. Maklumat tiket masuk boleh diperoleh dengan mengunjungi kaunter-kaunter tiket di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah atau layari laman sesawang www.bkishhb.gov.bn atau Facebook Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah atau Instagram bkishhb.bn.
Orang ramai dialu-alukan hadir untuk mengikuti kursus asas haji dan umrah bagi tahun 1445 Hijrah 2023 Masihi. Menurut Jabatan Urusan Haji, Kementerian Hal Ehwal Ukama, kursus akan dikendalikan pada tarikh, masa dan tempat yang ditentukan. Tarikh kursus ialah pada 24 September ini. Manakala bagi bulan Oktober, kursus akan diadakan pada 1, 8, 15, 22 dan 29 Oktober. Kursus akan bermula pukul 8 pagi hingga 10 pagi. Bagi daerah Brunei dan Muara, kursus bakal diadakan di Masjid Muhammad Bolkiah, Kampung Serusup, Masjid Sultan Sharif Ali, Kampung Sengkurong, Masjid Hasanah Bolkiah, Kampung Perpindahan Mentiri dan Masjid Raja Isteri Pengiran Anas Saleha, Kampung Rimba. Di daerah Tutong, kursus akan diadakan di Masjid Hasanah Bolkiah, Pekan Tutong. Bagi daerah Belait, kursus bakal mengambil tempat di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait dan Masjid Zainab Lumut. Manakala di daerah Temburong, kursus akan diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekan Bangar, Temburong. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. Sukan Brunei DPMMFC meneruskan saingan bola sepak Liga Perdana Singapura malam tadi menentang Tanjung Pagar United. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Jurong East, Republik Singapura, Brunei DPMMFC seri satu sama menentang Tanjung Pagar United. Gol DPMMFC dijaringkan oleh Hakimi Yazid Said, manakala Tanjung Pagar dijaringkan oleh Merin Mudra Zija. Dalam satu lagi perlawanan, Balestia Khalsa tewas kepada Tampines Rovers 1-3. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai Rampai Pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.